Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar Sri Halwa Ihsan. Kaifa halukum jami'an? Okay, Mu'allimah harap semua dalam keadaan yang sihat. Okay, selamat berada kat rumah. Okay, sebelum kita mula, sallu ala Nabi 3 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, so jadi kat rumah jaga solat tak 5 waktu? Jaga adab tak dengan ibu bapa semua? Ada buat ibu bapa marah tak? Okay, Mu'allimah harap semua jaga adab dengan ibu bapa, tak buat mak ayah marah. Okay, lepas tu jaga solat, banyakkan selawat. Okay, untuk hari ni Mu'allimah nak kongsikan sedikit tips-tips untuk bagaimana kita nak menghafal pelajaran. Okay, sebelum tu Mu'allimah nak cerita mengenai satu kisah ni. Okay, seorang tokoh ulama besar yang dikenali sebagai Imam Al-Ghazali. Okay, Mu'allimah rasa ada je yang dah kenal nama Imam Al-Ghazali. Okay, Imam Al-Ghazali ni nama sebenar beliau adalah Muhammad bin Muhammad At-Tusi. Okay, Imam Al-Ghazali ni adalah seorang tokoh ulama besar yang sangat faqih dalam pelbagai bidang ilmu, macam ilmu fiqh, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Okay, Imam Al-Ghazali ni juga orang panggil sebagai Abu Hamid Al-Ghazali. Okey, tapi yang kita biasa dengar, kita biasa panggil adalah Imam Al-Ghazali. Okey, Imam Al-Ghazali ni dia seorang yang rajin belajar, yang rajin menuntut ilmu. Dia pergi banyak ke serata tempat untuk dia jumpa ulama-ulama yang lain, jumpa guru-guru yang lain untuk dia belajar. Dan bila dia belajar, dia akan catat semua ilmu-ilmu tu kan dalam buku. So dah sangat banyak buku-buku dia, sangat banyak catatan, nota catatan yang dia dah buat, yang dia dah belajar daripada guru-guru daripada banyak tempat. Pada satu hari, Imam Al-Ghazali dalam perjalanan balik ke negeri Imam Al-Ghazali, iaitu dekat negeri Tus. Lepas tiba-tiba dalam masa dalam perjalanan tu, Imam Al-Ghazali telah diserang oleh sekumpulan penyamun. Lepas tu penyamun tu kan dia ambil lah semua barang-barang Imam Al-Ghazali, termasuk buku-buku catatan yang banyak-banyak tu. Lepas tu Imam Al-Ghazali pun merayu kepada penyamun tu. Dia kata, ambil lah semua barang-barangku, tapi tolong jangan ambil buku catatanku, sebab buku lepas tu penyamun tu ditanyalah apa yang ada kat dalam buku catatan tu. Lepas tu Imam Al-Ghazali pun cakap lah, dalam buku catatan tu terdapat banyak ilmu para ulama yang aku telah bersusah payah pergi jumpa kat merata tempat ni kan. Sebab Imam Ghazali dia catat semua ilmu-ilmu tu dalam buku catatan tu semua. Lepas tu penyamun tu dia macam dia ketawa sinis lah, dia peli, dia kata adakah kau cakap kau telah menguasai semua ilmu, tapi bila aku ambil buku tu engkau merayu untuk pulangkan. Adakah begini orang yang telah menguasai ilmu? Lepas tu Imam Al-Ghazali pun tersentak. Dia terkedu lah bila penyamun tu cakap macam tu. Lepas tu penyamun tu pulangkan balik buku-buku tu. Lepas tu bila penyamun tu pergi, lepas tu Imam Al-Ghazali pun dia terdiam. Lepas tu dia terfikirlah, dia merenung diri dia. Lepas tu dia pun dipikir yang sebenarnya Allah telah menegur Imam Al-Ghazali melalui penyamun tu. Macam sepatutnya Imam Al-Ghazali tidak bergantung kepada buku catatan tu. Sepatutnya ilmu tu kena hafal di dada, bukan hanya tercatat kat dalam buku nota. Lepas tu bila Imam Al-Ghazali dah sampai kat negeri dia dekat Tus tu, lepas tu Imam Al-Ghazali pun hafal ke semua ilmu-ilmu yang telah dicatat kat dalam buku catatan tu.
dulu. Okey, lepas tu selepas 3 tahun Imam Al-Ghazali dah hafal semua, dah menguasai semua ilmu tu. Kiranya kalau penyamun nak ambil buku tu pun dia tak kisah, sebab dia dah hafal, dia dah menguasai semua ilmu-ilmu yang dia dah tulis. Okey, jadi itulah sedikit kisah mengenai Imam Al-Ghazali dengan ilmu. Okey, ada ulama yang cakap, okey, ilmu tu berada dekat hati, bukan dekat buku. Okey, selagi seseorang tu belum simpan ilmu tu dalam hati, okey, seseorang tu belum dikira berilmu. Okey, jadi kalau kita nak jadi seorang yang berilmu, kita kena hafal, kita kena simpan ilmu tu dekat hati. Okey, bukan dekat buku semata-mata. Okey, jadi Mukadimah nak kongsikan beberapa tips untuk kita mudah menghafal. Okey, antara tipsnya adalah yang pertama, kita kena jauhkan diri kita daripada maksiat. Okey, sebab bila otak kita, minda kita sihat, minda kita jernih, bersih, jauhi daripada maksiat dengan dosa, jadi kita akan mudah menghafal. Okey, Imam Malik berkata, okay, ada orang tanya ke Imam Malik, apa tips, cara untuk mudah menghafal. Lepas tu Imam Malik cakap, untuk mudah menghafal adalah meninggalkan maksiat. Tips yang kedua untuk mudah menghafal ialah makan yang sedikit dan tidur yang sedikit. Okey, Imam Syafi'i berkata, sesiapa yang kenyang dengan makanan halal, ia akan banyak minum, lalu banyak tidur, lalu banyak menyesal kerana telah melewatkan banyak keuntungan. Sebab bila kita banyak makan, okey, bila kita makan biasanya kita akan mengantuk, tidur. Lepas tu bila kita banyak tidur, dah tak ada kuranglah manfaat, kurang yang kita boleh buat, benda yang kita boleh buat. Okey, jadi kita kena kurangkan makan dan kurangkan tidur. Okey, tips yang ketiga ialah kita kena cintakan pelajaran tu dan kita kena banyak baca berulang-ulang. Okey, sebab bila kita nak menguasai satu ilmu tu, perkara yang penting adalah kita kena suka, kita kena tanamkan rasa cinta kepada ilmu, kita kena tanamkan rasa suka dengan ilmu tu. Bila kita rasa suka, barulah kita suka senang untuk belajar, mudah untuk belajar. Lepas tu kita kena banyak kali membaca, banyak kali ulangkan pelajaran tu. Kalau kita belajar sekali, dia mungkin susah nak ingat. Jadi kita kena banyakkan menghafal, banyakkan membaca. Okey, Abu Ishaq Ash-Shirazi bercakap, okay, aku selalu membaca pelajaranku 1000 kali agar benar-benar menghafalnya. Ulama pun baca sampai 1000 kali untuk benar-benar menghafal. Okay, kalau kita sebagai macam orang yang biasa ni, kita takkanlah kita nak baca sikit je, lepas tu kita dah kata kita ni orang yang berilmu. Jadi kita kena banyak menghafal. Okey, banyak berulang. Bila kita berulang-ulang baca, jadi senang kita ingat, senang hafal pelajaran tu. Okey, tips yang keempat untuk kita senang menghafal adalah kita kena cari masa yang tepat untuk menghafal. Kita kena ada masa yang sesuai untuk kita mudah hafal tu. Contohnya masa malam, waktu malam dengan sebelum subuh. Waktu malam dengan waktu subuh tu adalah waktu yang tenang. Masa tu otak kita fresh sebenarnya, kan. Kalau malam, okay, awak tidur dulu, lepas isyak tu tidur, okay, lepas tu tengah malam tu bangun, lepas tu waktu tu adalah waktu yang fresh. Ataupun sebelum subuh, katakanlah subuh pukul 6, awak bangun pukul 5 atau 5:30 tu, waktu tu adalah waktu yang tenang, waktu yang sebenarnya kita punya otak dalam keadaan yang segar untuk kita menghafal. Okay, jadi waktu-waktu macam itulah yang kita kena target untuk baca buku supaya lebih mudah menghafal. Okey, jadi itu dia tips-tips hari ini untuk kita mudah menghafal. Jadi mukadimah harap semua faham dan boleh aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar.
Okey, sebelum Muallimah mengakhiri pesanan untuk hari ini, suka untuk Muallimah ingatkan, untuk jaga solat 5 waktu, jaga hubungan dengan Allah, sentiasa ingat Allah, zikrullah. Zikrullah tu ingat Allah. Ingat Allah dalam setiap perkara yang kita buat. Dalam setiap pergerakan kita buat, kita ingat Allah. Allah yang bagi kita hidup, Allah yang bagi kita bernafas. Bila kita makan, kita ingat Allah yang mengenyangkan kita. Bila kita bangun tidur, kita tidur. Bila kita bangun tidur, kita ingat Allah yang telah tidurkan kita, Allah yang bagi kita bangun. Semuanya kita ingat Allah. Kemudian banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jaga adab kepada kedua ibu bapa dekat rumah. Jadi itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.